Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu Tahun 6. Tema yang ketujuh, Indahnya Warisan Kita. Unit 19, Khazanah Kesenian Bangsa. Tajuk yang ingin kita pelajari, Kesan Penggiat Seni Telepuk dalam standard pembelajaran 3.3.3. Dari segi standard kandungan 3.3 ini, kita akan membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Dari segi standard pembelajaran 3.3.3, kita akan membina dan menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 5 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 5 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul secara individu. Murid-murid, ini ialah paparan teks yang kita dapat dalam buku teks kalian. Kita perlu membaca kisah penggiat seni telepuk ini bersama-sama. Okay, seperti biasa, cikgu akan baca dan kamu perlu mengikutinya di rumah. Kisah penggiat seni telepuk. Puan Rogaya ialah ibu saudara Izuni. Beliau merupakan penggiat seni telepuk yang ternama. Kemahiran beliau dalam seni telepuk amat dihargai dan diiktiraf oleh masyarakat tempatan dan antarabangsa. Pada satu hari, beliau telah diundang ke festival kesenian di ibu kota. Semasa berada di sana, beliau terpandang akan seseorang yang amat dikenalinya suatu ketika dahulu. Okay, kita lihat satu slide ya. Ini cerita tentang Puan Rogaya, ibu kepada saudara Izuri. Ya, Puan Rogaya ini merupakan penggiat seni telepuk yang ternama dan seni telepuknya ini telah mendapat pengiktirafan daripada masyarakat tempatan juga masyarakat antarabangsa. Pada satu hari, beliau ini telah diundang dalam festival kesenian di ibu kota. Kemudian beliau terpandang pada seseorang wajah yang amat dikenalinya pada satu ketika. Okay, mari kita lihat siapakah orang yang dilihat oleh Puan Rogaya tersebut. Itu Cikgu Azimah, bekas guru pendidikan seniku, bisik hati Puan Rogaya. Secara tiba-tiba, peristiwa yang berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu menerjah ingatannya. Ketika itu dia masih di bangku sekolah. Apakah maksud telepuk, Cikgu? Tanya Rogaya. Sebelum itu, Cikgu Azimah telah menunjukkan selai kain telepuk yang cantik kepada murid-muridnya di dalam kelas. Okay, jika lihat kesambungan cerita ini, orang yang dilihat oleh Puan Rogaya itu merupakan cikgu ataupun bekas guru pendidikan seninya, itu Cikgu Azimah. Ya, apabila memandang wajah Cikgu Azimah, lalu terlintaslah perkara yang telah berlaku 20 tahun. Ya, ketika beliau di bangku sekolah. Ya, beliau pernah menanyakan pertanyaan tentang telepuk kepada Cikgu Rogaya. Jika murid-murid ini melihat apakah itu telepuk, murid-murid boleh lihat gambar yang berada di belakang cikgu ini. Okey, kita teruskan. Telepuk bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain dibuat daripada perada emas, jawab Cikgu Azimah. Perada itu apa, Cikgu? Rogaya bertanya dengan lebih lanjut. Perada ialah serbuk berwarna emas. Dalam proses menelepuk, perada akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Selain perada emas, peralatan yang digunakan dalam proses menelepuk ialah gam Arab, pelbagai corak sarang, bunga kayu berukir, sudet buluh dan berus. Jelas Cikgu Azimah lagi. Puan Rogaya ni telah bertanya kepada Cikgu Azimahnya apa itu telepuk. Ya, telepuk ialah corak bunga-bunga ataupun corak-corak lain dibuat pada perada emas. Ya, perada merupakan serbuk berwarna emas. Dan alat-alat lain yang digunakan untuk proses menelepuk seperti adanya gam Arab, corak sarang bunga kayu berukir, sudet buluh dan berus. Itu yang telah dijelaskan oleh Cikgu Azimah kepada Rogaya. Okay, kita lihat seterusnya. Adakah seni telepuk ini akan kekal 20 tahun akan datang, Cikgu? Rogaya menimbulkan persoalan. Selagi masyarakat kita menghargai warisan seni bangsa, Cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menjadi penggiat seni telepuk yang ternama, Rogaya. Siapa tahu? Cikgu Azimah membuat ramalan. Kini ramalan Cikgu Azimah itu menjadi kenyataan. Okay, jadi persoalan telah ditimbulkan oleh Rogaya. Bertanya kepada cikgunya, iaitu Cikgu Azimah, adakah seni telepuk ini akan kekal 20 tahun yang akan datang. Ya, bagi cikgunya, selagi masyarakat menghargai warisan seni bangsa, insya-Allah ia akan kekal dan
Ramalan cikgunya yang menyatakan mungkin pada satu hari Ruqayyah akan menjadi seorang penggiat seni telepuk menjadi kenyataan. Ya, doa guru untuk muridnya ya merupakan satu doa yang mustajab. Okey. Daripada cerita ini kita perlu menjawab persoalan-persoalan ataupun menjawab soalan pemahaman yang diberikan. Okey, soalan yang pertama, siapakah Cikgu Azimah? Di mana kita berdapat soalan, kamu boleh lihat ya dalam buku teks kamu. Itu Cikgu Azimah, bekas guru pendidikan seniku Uzik Hati Puan Ruqayyah. Jadi siapakah Cikgu Azimah? Cikgu Azimah ialah bekas guru pendidikan seni Puan Ruqayyah. Okay, soalan yang kedua, apakah maksud telepuk? Kita boleh cari ya dalam teks yang kita baca sebentar tadi. Telepuk bermaksud bunga-bungaan dan corak. Corak lain yang diperbuat daripada peradak emas. Jadi jawapan untuk soalan yang kedua ini, telepuk bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang dibuat daripada peradak emas. Okey, soalan yang ketiga. Bagaimanakah proses menelepuk dilakukan? Okey, dalam teks ada dijelaskan proses menelepuk ya menggunakan peradah yang akan lekatkan untuk memastikan motif tertentu. Kemudian ada peralatan-peralatan yang digunakan ya. Jika kamu boleh rujuk di belakang cikgu ni jawapannya. Dalam proses menelepuk, peradak akan diletakkan di atas kain untuk memastikan motif tertentu. Selain peradak emas, peralatan digunakan dalam proses menelepuk ialah gam arak, pelbagai corak, sarang bunga, kayu berukis, sudik buluh dan berus. Ini jawapan untuk yang ketiga. Dan yang keempat, mengapakah kita perlu menghargai warisan seni bangsa? Ya, di sini ada nyatakan ya, kita boleh ambil pernyataan yang diberikan oleh Cikgu Azimah. Kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana warisan turun-temurun ini merupakan sesuatu yang unik dan melambangkan jati diri sesuatu bangsa. Okay, ini jawapan untuk yang keempat. Yang kelima, ramalkan masa depan seni telepuk di negara kita. Bila ramalkan, kita perlu memberikan pendapat yang bersesuaian. Seni telepuk akan berkembang maju dan menjadi perniagaan yang mendatangkan pulangan besar kepada pengusahanya. Ya, sekiranya seni ini diteruskan ya oleh orang yang betul-betul minat, insya-Allah seni ini sentiasa berkembang dan mendatangkan hasil pulangan pada pengusahanya. Okey, kita telah membincangkan 5 soalan secara kritis dan kreatif. Kita pergi ke latihan yang seterusnya. Seperti biasa, cikgu ada menyediakan soalan interaktif full game. Di bahagian penerangan video, kamu boleh klik dan menjawab soalan ini secara dalam talian. Ini kongsikan nilai murni yang terdapat dalam tajuk kita, itu kegigihan ya. Kegigihan yang ditunjukkan oleh Puan Ruqayyah ya, sehingga menjadi seorang seni penggiat telepuk yang terkenal di pesada dunia. Setiap apa yang kita lakukan, kita perlu melakukan dengan penuh kegigihan dan kesungguhan ya. Tidak ada kejayaan yang datang secara bergolek tanpa adanya usaha. Apa jua yang ingin kamu capai, pastikan ada usaha dari semasa ke semasa. Andainya kamu ingin berjaya dalam pelajaran, menjadi pelajar yang terbaik, belajarlah cara untuk kamu mencapai kejayaan. Susunlah jadual mengikut kesesuaian masa dan agihkanlah masa secara seimbang, cara bermain dan belajar, menonton TV dan sebagainya. Ya, bila kamu dapat menguruskan masa dengan baik, insya-Allah kamu dapat menggunakan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okay, sampai di sini saja video penerangan cikgu tentang tajuk kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.